والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita akan terus membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi qala idza istayqadha ar-rajulu min al-layli wa ayqadha imra'atahu fasalliya rak'atayn kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran waz-zakirat. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangun seseorang laki-laki pada tengah malam lalu membangunkan isterinya, kemudian mereka solat 2 rakaat, nescaya Allah akan mencatatkan bagi mereka termasuk di kalangan orang-orang yang banyak menyebut, yakni orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat daripada Abu Daud, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita terjaga pada waktu malam, maka bagi suami sunat membangunkan isterinya. Sunat bagi suami yang terjaga pada waktu malam mengejutkan isterinya. Jadi seorang laki-laki yang bangun kemudian mengejutkan isterinya, kemudian kedua-duanya sembahyang sebanyak 2 rakaat sahaja. Sembahyang sunat tahajud qiyamul lail sebanyak 2 rakaat sahaja, maka dia dikira sebagai orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kutiba minaz zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Kedua-duanya termasuk di dalam ahli zikir. Jadi orang yang bangun tahajud pada waktu malam, tuan-tuan, walaupun hanya sekadar 2 rakaat, maka dia ditulis ataupun dikira termasuk di dalam ahli zikir, orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah sayugianya, tuan-tuan, sebelum daripada kita sembahyang subuh, kita dianjurkan bangun awal sebelum masuknya waktu subuh. Tujuannya kerana apa? Kerana ingin menunaikan solat. Jadi apa-apa sembahyang yang kita lakukan sebelum sembahyang subuh tadi, tuan-tuan, itu termasuk di dalam qiyamul lail. Terkiralah sama ada kita sembahyang hajat, kita sembahyang tasbih, kita sembahyang tahajud, sembahyang solat mutlak dan sebagainya, tuan-tuan, asalkan sembahyang pada waktu malam sebelum masuknya waktu subuh, termasuk juga sembahyang witir, tuan-tuan, maka semuanya dikira sebagai solat malam. Qiyamul lail, kita telah menghidupkan malam, tuan-tuan. Jadi dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ibadat solat, tuan-tuan. Jadi solat itu sebagai penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ibadat-ibadat yang lain, tuan-tuan. Sekalian ibadat yang ada di dalam Islam itu adalah semuanya berfungsi sebagai menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah berhubung dengan Allah, jiwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah yang akan memantau diri kita daripada melakukan sesuatu yang dimurka Allah Subhanahu wa taala.
Orang tidak akan sanggup melakukan dosa maksiat tuan-tuan kalau dia merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin jauh daripada Allah, maka akan semakin beranilah kita melakukan maksiat dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tajuk asal hadis ini tuan-tuan, maka hukumnya sunat. Kita bangun pada waktu malam, kemudian sunat sekali lagi kita mengejutkan isteri kita tuan-tuan. Kalau boleh mengejutkan semua anggota ahli keluarga kita tuan-tuan, selain daripada isteri. Kalau ada anak, bangunkan sekali anak kita tuan-tuan. Apa, ajarkan dia bertahajud bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita bangunkan dia, sama ada kita nak sembahyang secara berjamaah ataupun nak sembahyang bersendirian, itu tidak jadi masalah tuan-tuan. Kalau nak sembahyang berjamaah dengan suami, silakan. Kalau nak sembahyang seorang-seorang pun tak apa, silakan. Dia kata dia lebih tenang sembahyang sendirian, tak apa. Jadi hukumnya sunat kita mengejutkan. Jadi suami itu bertanggungjawab memimpin isteri dunia dan akhirat. Bukan hanya suami menjaga keselamatan dunia saja tuan-tuan, bukan hanya memberi nafkah, makan dan minum saja tuan-tuan, berikan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi benda-benda yang seumpama ini, saya dia diingatkan kepada suami kita menjadi suami orang tuan-tuan, maka tanggungjawab kita juga menjaga agama isteri tuan-tuan. Di antara cara menjaga agama isteri itu, biasakan isteri kita dengan amal-amal perbuatan sunat tuan-tuan. Jadi tahajud ini termasuk di dalam perbuatan sunat. Kita jaga isteri, maka kita biasakan dia dengan apa yang kita lakukan tuan-tuan. Kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka isteri kita pun kita nak dia lakukan benda yang sama dengan kita. Sebab itu tugas suami tuan-tuan, dia kena pastikan isterinya dari segi akidah betul sama seumpama dia, dari segi amalan betul sama seumpama dia, dari segi ketaatan pun sama juga tuan-tuan. Bukan kata tanggungjawab suami bila kahwin dengan mana-mana perempuan tuan-tuan, maka tugas dia hanya sekadar beri makan minum, nafkah, tempat tinggal, maka selesai tuan-tuan. Tidak seumpama itu, tidak semudah itu tuan-tuan. Jadi kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kalau boleh kita nak semua sekali orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, ahli keluarga kita, sesiapa sahaja masuk ke dalam syurga itu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pada waktu malam, kita nekat berazan, doa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, ya Allah, berikan aku kekuatan, daya dan upaya untuk bangun bertahajud menyembah-Mu pada waktu sebelum subuh tadi, sebelum subuh esok. Maka kita minta doa dan Allah memberikan kepada kita tuan-tuan, boleh bangun sungguh tuan-tuan, alhamdulillah. Bila kita bangun tuan-tuan, maka ingatlah kepada isteri kita, isteri kita yang sedang berdekur tuan-tuan, kerong berdekur, kejutkan dia tuan-tuan, kejut dengan cara yang elok tuan-tuan. Kejut dengan siapa-siapa, minta dia bangun. Kalau nak bangun, kalau tak nak bangun, tak apa tuan-tuan. Jadi sunat bagi kita mengejutkan dia tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh wujudkan suasana yang seumpama ni dalam rumah kita tuan-tuan, aman, bahagia kita tuan-tuan, bahagia hidup kalau macam tu tuan-tuan. Ibadat sama-sama, makan minum sama-sama, kerja, mendidik, membesarkan anak sama-sama, semuanya kita kongsikan dengan isteri, kongsikan dengan ahli keluarga kita. Bukan kita hidup masing-masing. Isteri ikut pandang murah, nak buat apa pun, suami pun demikian juga. Jadi tak seronok hidup macam tu tuan-tuan. Keseronokan hidup bila kita boleh buat sama-sama. Apa yang kita buat, kita nak kongsikan dengan siapa? Dengan isteri kita yang pertama. Kalau berikan keizinan untuk kita bangun tahajud pada waktu malam, baik, ajak dia bersama tuan-tuan. Ajak dia bersama-sama dengan kita tuan-tuan. Kita zikir bersama, kita bermunajat bersama, luahkan segala permasalahan kita kepada Allah bersama-sama tuan-tuan. Itu lebih seronok. Kalau boleh wujudkan suasana yang seumpama ni tuan-tuan, tidak dapat dibayangkan betapa bahagianya kita tuan-tuan. Jadi nak tak bahagia tuan-tuan masing-masing. Suami bangun, isteri buat tak tahu saja tuan-tuan. Isteri bangun, suami buat tak tahu, lagi buat tak tahu tuan-tuan. Kalau macam tu susahlah tuan-tuan. Jadi kita hidup berkongsi
dunia dan juga akhirat. Kalau boleh duduk tahap tu tuan-tuan, alhamdulillah, syukur. Banyaklah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada kita dikira, ditulis dan dicatat termasuk di dalam ahli zikir, orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan 2 rakaat sembahyang tahajud sebelum masuknya sembahyang subuh. Itu saja tuan-tuan. Baik, talqinul mayyit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinkanlah mayat-mayat kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Talqin maksudnya kita mengucapkan ataupun membisikkan kalimah tauhid kepada orang yang sedang nazak nak mati ataupun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maksud mautakum, di dalam mazhab Syafi'i dia terpecah kepada 2 makna. Mautakum, orang yang mati di kalangan kamu. Talqinkan orang yang mati di kalangan kamu. Perkataan mautakum itu sendiri mengandungi 2 makna tuan-tuan. Makna yang pertama, mautakum liman hadarahul maut, yakni orang yang hampir-hampir nak mati. Kita tengok dia salah habuh tuan-tuan. Tengok dia dalam keadaan nazak dan hampir menuju kepada kematiannya. Maka sunat bagi orang yang hidup tuan-tuan membisikkan kalimah tauhid ke telinganya. La ilaha illallah. Itu kalimah tauhid tuan-tuan. Kalau dia nak ikut, dia tak nak ikut, tidak jadi masalah tuan-tuan. Jadi sunat bagi kita hidup tadi, kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Sekurang-kurang kalau tak boleh ikut dengan lidahnya tuan-tuan. Kalau lidahnya sudah keluar, maka dia boleh ikut dengan hati. Kita nak orang yang nak mati tadi supaya dia jangan lalai pada waktu tu. Dia tetap dengan kalimah tauhid dia tuan-tuan, tetap dengan akidah. Bagaimana keadaan hidup dia sebelum ni terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kaki maksiat, dia ahli fasik, itu lain cerita tuan-tuan. Yang penting sekarang ni nak meninggal dunia, kita nak selamatkan dia tuan-tuan. Jadi perbuatan kita membisikkan kalimah tauhid itu sebagai salah satu daripada perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengharapkan suatu masa nanti kalau kita meninggal dunia akan ada orang lain pula yang akan membisikkan kalimah tauhid kepada kita tuan-tuan. Tak payah nak sibuk dengan benda-benda lain pada waktu itu. Saat yang paling sibuk bagi seseorang ialah ketika berada di sakaratul maut. Itu masa yang paling sibuk sekali, hubungan dia dengan Tuhan tuan-tuan. Jadi kita nak pastikan dan dianjurkan di dalam agama, ucapkan kalimah tauhid ke telinga orang yang sedang nak mati, orang yang di dalam sakaratul maut tuan-tuan. Jadi kita ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ucap dah apa dah. Yang penting la ilaha illallah dulu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ni kalau kita sebut tuan-tuan, ucapan tauhid tu kalau kita perhatikan tuan-tuan, dia tidak menggunakan bibir mulut tuan-tuan. Dia hanya menggerakkan lidah saja. La ilaha illallah. Gerak tak mulut kita tuan-tuan? Cuba perhati. Kita sebut la ilaha illallah, mulut kita gerak tak? Tak gerak tuan-tuan. Duduk dia, yang gerak hanya lidah saja tuan-tuan. Inilah pentingnya. Ini hikmah besar tuan-tuan. Tujuan apa? Sebab masa nak mati nanti tuan-tuan, orang yang walaupun tak boleh bercakap tuan-tuan, walaupun tak boleh bercakap, mulut dia tak nak buka tuan-tuan, pada waktu tu kalau lidah dia masih lagi berfungsi, dia boleh ikut tuan-tuan. Itu tujuan. Tujuan hikmah besar la ilaha illallah, ucapan yang disebut tanpa menggunakan gerak bibir tuan-tuan. Tak, cuba buat cuba buat jadi ada. La ilaha illallah, gerak tak bibir mulut kita? Tak gerak tuan-tuan, yang gerak hanya lidah saja tuan-tuan. Jadi pada waktu tu orang yang sedang nazak, mungkin bibir mulut dia sudah tak boleh nak gerak tuan-tuan.
dia sudah koma pada waktu itu tuan. Tapi kalau dia masih sedar, kalau lidah dia masih boleh berfungsi, insya-Allah dia boleh sebut la ilaha illallah tuan. Kalau dia tak boleh sebut sekalipun, maka sunat juga kita mengucapkan, bisikkan kalimah tersebut kepada orang yang sedang nak mati. Ini dalil mentalkinkan tuan-tuan. La lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi yang macam kita sebut tadi, dia ada dua makna. Makna yang pertama, mautakum kepada orang yang sedang nazak nak mati tuan-tuan. Makna yang kedua ialah orang yang sudah mati tuan-tuan. Orang yang sudah mati pun kita talkinkan juga tuan-tuan. Tertalkinkan dengan la ilaha illallah tuan-tuan. Jadi Nabi SAW mendoakan orang yang sudah mati. Dan Nabi pesan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata, mintalah keampunan kepada saudaramu. Saudaramu yang mana? Saudaramu yang telah meninggal dunia. Wasalu lahu tasbih, dan mintalah supaya diberikan kestabilan kepadanya. Kestabilan maksudnya kalimat tauhid tuan-tuan. Orang mati dah, kita minta dengan Allah, ya Allah berikan kestabilan. Kalau malaikat mari tanya dia sebab ni, maksudnya biar dia boleh jawab tuan-tuan. Boleh jawab apa? Boleh jawab kalimah tauhid di hadapan malaikat. Itu harapan kita tuan-tuan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi wasalu lahu tasbih fa innahu al-an, kerana sekarang ini kata Nabi, fa innahu al-ana yus'al, dia sedang disoal tuan-tuan. Jadi kita doakan kepada orang yang nak mati, kita doakan kepada orang yang belum meninggal dunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak-banyak doa kita sebut Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah sekalian daripada orang-orang yang beriman, sekalian daripada orang Islam, lelaki dan perempuan tuan-tuan. Kemudian yang hidup dan juga yang mati. Kepada orang yang hidup kita doakan tuan-tuan kesejahteraan. Kepada orang yang mati juga kita doakan kesejahteraan. Artinya hubungan di antara kita sesama kita tidak akan putus sampailah mereka meninggal dunia pun tidak akan putus buat selama-lamanya tuan-tuan. Jadi doa tuan-tuan, doa ni penting tuan-tuan. Kita doa pada orang yang hidup dan doa kepada orang yang mati. Jadi hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Qala Rasulullah lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, ataupun lakinu mautakum la ilaha illallah. Habis. Tidak berhajat kepada manusia. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taghanna aghnahu Allah wa man ta'affafa a'affahu Allah. Wa fi riwayatin man yatasabbar yusbirhu yusabbiruhu Allah, wa man yastaghni yughnihu Allah, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa ma ajidu lakum rizqan awsa'a minas sabri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa kaya, nescaya Allah akan mengkayakannya, dan barang siapa yang memelihara diri, nescaya Allah akan menjaga kehormatannya. Dalam riwayat lain disebut barang siapa yang bersabar, nescaya Allah akan menenangkan hatinya, dan barang siapa yang meminta kaya, Allah akan mengkayakannya, dan barang siapa yang meminta pemeliharaan diri, barang siapa minta peliharakan diri, nescaya Allah akan memeliharanya, dan aku tidak mendapati untuk kalian rezeki yang lebih luas daripada sifat sabar. Jadi kalau kita nak kaya tuan-tuan, dan kita rasa kita kaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan kita tuan-tuan. Kaya bukan bermaksud banyak harta semata-mata tuan-tuan. Kaya ni banyak jenis kaya tuan-tuan. Jadi setengah orang Tuhan berikan kekayaan dari segi harta benda, setengah orang diberikan kekayaan dari segi ilmu pengetahuan, setengah orang diberikan kekayaan dari segi zuriat dan keturunan tuan-tuan. Jadi berbagai-bagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan. Jadi orang yang sabar di atas kesulitan hidup itu akan diberikan
ketenangan oleh Allah di dalam hatinya, tuan-tuan. Orang yang tak sabar, hidupnya tidak tenang, tuan-tuan. Orang yang sabar, hidupnya tenang. Bagilah ujian macam mana besar sekalipun, tuan-tuan, kalau dia sabar, insya-Allah dia akan diberikan ketenangan hakiki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluasan rezeki, Nabi sebut di akhir hadis, aku tidak mendapati rezeki yang lebih luas lebih daripada sifat sabar, tuan-tuan. Jadi rupanya, tuan-tuan, sifat sabar itu juga adalah daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita sifat sabar, itu sebenarnya adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan rezeki, kalau kita nak fokuskan kepada harta, tuan-tuan, Nabi sebut khairul rizki, sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang mencukupi. Tengok, rezeki yang mencukupi, itu rezeki yang paling bagus sekali, tuan-tuan. Tak banyak tak apa, tapi asalkan cukup, tuan-tuan. Kalau banyak tak cukup, tak ada guna juga, tuan-tuan. Nabi kata sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang mencukupi. Dalam hadis disebut sebaik-baik zikir adalah zikir secara senyap-senyap ataupun zikir secara bersendirian. Kemudian Nabi bersabda, khairul rizki, sebaik-baik rezeki ialah la kafaha. Maksudnya rezeki yang mencukupi. Maksudnya apa? Walaupun kita tak banyak duit, tuan-tuan, duit tak banyak dalam simpanan tak ada, tuan-tuan, tapi cukup tak cukup? Cukup, tuan-tuan. Cukup, bagus. Itu baik dah kira. Baik dah kira, rezeki yang paling baik ialah rezeki yang mencukupi. Kita kata gaji tak banyak tapi tanggungan banyak, anak ramai, tuan-tuan, sekolah masuk universiti. Baik, ada masalah tak dengan anak kita, tuan-tuan? Tak ada masalah. Semuanya cukup, semuanya beres, tuan-tuan. Cuma simpanan je tak ada, tuan-tuan. Simpanan kita dalam bank tak ada, tapi anak-anak kita ngaji ada. Ada masalah? Tak ada masalah, tuan-tuan. Itu panggil rezeki yang cukup. Walaupun sikit tapi cukup. Tidak seumpama banyak tapi tak cukup, tuan-tuan. Kita tak nak rezeki yang banyak tapi tak cukup. Gaji belah-belah ribu sebulan, tuan-tuan, tapi sampai akhir bulan tu minta hutang dengan orang, tuan-tuan. Itu tak cukup, apa panggil. Hutang pula dengan siapa? Dengan staf dia, tuan-tuan. Bos minta hutang dengan driver. Nak minta yang sekarang ni takut pecah rahsia. Dan dia masa bawa driver, dia ada driver, dia gaji mahal, pengaruh jatuh, tuan-tuan. Tapi akhir bulan minta sikit 10 riyal, tuan-tuan. Minta dengan driver dia, tuan-tuan. Banyak tak cukup. Gaji banyak tapi tak cukup. Gaji driver sikit tapi cukup, tuan-tuan. Mana nak, tuan-tuan? Kalau kita diberikan pilihan, nak mana? Gaji mahal tak cukup tapi gaji murah cukup, nak mana? Kita nak cukup, bukan nak tak cukup, tuan-tuan. Jadi Nabi sebut sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang mencukupi. Bukannya sebaik-baik rezeki ialah rezeki yang banyak. Tak ada kena-mengena. Tapi kalau nilai bagi kita, tuan-tuan, kefahaman orang awam seumpama kita kata rezeki paling baik sekali, tak banyak, tuan-tuan. Rezeki yang paling baik ialah rezeki yang paling banyak. 10,000, 20,000, mana lebih baik? 20 lah, tuan-tuan. Mana orang kata 10 takkan 10, nak 20 lah kita. Sebab kita kira rezeki yang banyak tu adalah hak paling baik. Tapi Nabi tidak sabda gitu. Nabi kata rezeki yang paling banyak, rezeki yang paling baik ialah rezeki yang mencukupi, tuan-tuan. Bayangkan gaji 1,000, 2,000 sebulan, tuan-tuan, anak 5 di rumah, tuan-tuan, tapi boleh kita balik cek, tuan-tuan, anak kita dengan gaji kita sekian ada pada kita sekarang ni, balik cek anak kita lapar dekat rumah, tuan-tuan. Orang kata sekarang ni barang semua naik, gula naik, beras naik, semua naik, tuan-tuan. Baik, keadaan barang naik, anak kita di rumah tu lapar ke tak lapar, tuan-tuan? Tak lapar juga, tuan-tuan. Habis kalau tak lapar juga, apa masalah? Naik barang macam mana sekalipun, gaji kita murah tapi cukup, tuan-tuan. Itu yang paling baik, tuan. Jadi kita nak rezeki yang cukup, bukan rezeki yang banyak tapi tak cukup, tuan-tuan. Jadi setengah daripada setengah, tuan-tuan. Dia jadi tak cukup. Walaupun gaji mahal, pendapatan banyak, jadi tak cukup juga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak pandai di dalam menguruskan rezeki. Kenapa tidak pandai? Sebab dia tidak mempelajari bagaimana nak menguruskan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau ke atas dunia ni, tuan-tuan, pandai cari rezeki, pandai cari duit. Kalau bak cari duit, tuan-tuan pandai benar, tuan-tuan. Sekejap 100,000 boleh simpan sekejap, tuan-tuan. Pandai dia cari duit, tuan-tuan. Tetapi tidak ramai orang yang pandai menguruskan rezeki. Cari rezeki ramai, tuan-tuan. Mana ada kebolehan, tuan-tuan.
tapi nak menguruskan rezeki itu tak pandai. Apabila rezeki tidak diuruskan dengan baik tuan-tuan, maka dia akan memberikan kecelakaan kepada tuan dia tuan-tuan. Ini lah yang dikatakan oleh Nabi, rezeki ataupun harta itu adalah bala. Harta macam mana yang menjadi bala tuan-tuan? Maksudnya harta yang Allah berikan kepada kita tetapi tidak diuruskan dengan baik, di luar daripada hukum patuh syariat tuan-tuan. Jadi orang gaji mahal cukup bulan tak cukup tuan-tuan. Sebab dia tak pandai menguruskan rezeki Allah, disalurkan rezeki harta kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi tak ada makmur tuan-tuan, tak cukup setiap bulan, tak cukup. Sebab apa? Sebab dia tidak pandai menguruskan rezeki. Zakat tak tanya khabar Rasul tentang zakat tuan-tuan. Sedangkan hak dia itu adalah hak yang wajib dikeluarkan zakat, tapi oleh kerana dia tak pedulikan tentang harta dia kira gaji masuk saja, yang keluar dia tak kira, maka dia abaikan zakat. Jadi duit yang sepatutnya kita keluarkan zakat tiba-tiba kita tak keluar tuan-tuan, ini adalah merupakan bala yang sangat besar tuan-tuan. Sebab tidak mengeluarkan zakat itu termasuk di dalam dosa-dosa besar tuan-tuan. Dosa besar tak keluarkan zakat tuan-tuan. Tuhan beri dah sekian duit kepada kita, sepatutnya kita syukur dengan cara mengeluarkan zakat, tetapi sekarang tak keluar zakat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak tahu, tak pernah mengaji bab zakat tuan-tuan. Jadi kita tak ingat zakat fitrah saja. Zakat fitrah sebab diwar-warkan zakat fitrah saja. Zakat harta, zakat simpanan, zakat emas, tu tak ada tuan-tuan. Kita tak pernah gaji, jadi tak tahu. Bila tak tahu, maka kita terabai tuan-tuan, tidak mengeluarkan zakat. Jadi bila harta tidak dikeluarkan zakat, maksudnya harta kita itu adalah harta yang tidak bersih. Harta yang tidak bersih inilah akan membawa penyakit dalam kehidupan kita. Jadi penyakitnya bukan kata penyakit fizikal, kencing manis, darah tinggi itu saja. Penyakit ni ialah penyakit, di antaranya ialah penyakit sosial, kerutuhan keluarga tuan-tuan. Ada anak tak dengar kata, itu penyakit juga tuan-tuan. Penyakit ni lebih berat lagi sebenarnya. Sebab dia boleh meruntuhkan institusi tuan-tuan. Ada anak tak sembahyang, tak sakit tuan-tuan. Sakit. Orang tak sembahyang pada hakikatnya ialah orang sakit tuan-tuan. Sakit apa? Sakit jiwa tuan-tuan. Jiwa dia sakit, jiwa dia lemah tuan-tuan. Orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak mempedulikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Baik. Bersedekah selagi masih hidup tuan-tuan. An Abi Sa'id Al-Khudri qala inna Rasulullah qala la an yatasaddaqa al-mar'u fi hayatihi bidirhamin khairul lahu min an yatasaddaqa bima mi'ati 'inda mautih. Nabi sebut sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahawa seseorang yang bersedekah sewaktu hidup sebesar 1 dirham lebih baik daripada bersedekah 100 dirham ketika matinya tuan-tuan. Jadi kalau nak bersedekah, sedekah masa hidup tuan-tuan, bukan sedekah masa mati. 1 dirham maksudnya 1 ringgit, contoh kita katakan 1 ringgit kita bersedekah ketika hidup, lebih besar pahalanya, lebih besar ganjarannya daripada 1000 ringgit kita sedekah selepas mati tuan-tuan. Macam mana sedekah selepas mati? Boleh lagi ke apa sedekah selepas mati? Sedekah selepas mati ni maksudnya dia wasiat, kalau aku mati, harta aku sekian kamu bagikan, tidak lebih daripada 1/3 daripada harta, buat mahak tahfiz contoh. Kita ada duit juta tuan, 900,000, 1/3 artinya 300,000 daripada 900,000. Jadi masa hidup tak sedekah tuan-tuan, dia tunggu mati dulu. Dia kata kalau aku mati, duit 1/3 300,000 contoh, 300,000 ni buat sekolah tuan-tuan. Bila buat tu? Bila berkuat kuasa selepas daripada dia dia mati. Jadi Nabi kata 1 dirham yang kita berikan ketika hidup itu lebih baik daripada 1000 dirham yang kamu berikan ketika mati. Kenapa? Sebab ketika kita hidup kita memerlukan duit, ketika kita mati kita sudah tidak memerlukan duit. Masa kita nak guna duit tuan-tuan, tiba-tiba orang mari minta sedekah, nak bagi ke tak nak bagi, kita nak guna juga duit tu.
tiba-tiba kita bagi juga tuan-tuan. Tak apalah, ini sebahagian daripada harta saya pun nak guna juga duit ni. Tapi kalau kerana ada keperluan lain yang lebih mustahak, maka kita berikan. Sebab tu dia lebih utama nak sedekah masa hidup daripada sedekah masa mati. Masa dalam keadaan kita perlukan kepada duit. Kenapa? Sebab kita masih hidup lagi tuan-tuan. Banyak benda lagi yang kita nak buat daripada duit kita tadi, tapi kita bagi juga sedekah tuan-tuan. Tu nilai dia. Berbanding dengan orang mati ada nak guna duit lagi? Tak ada guna duit dah orang mati tuan-tuan. Nak guna duit apa lagi? Bukan kata 100,000, kalau dia ada 1 juta 2 juta dia boleh bagi semua tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia mati tu. Dia tak guna duit pada waktu tu. Sebab tu Nabi kata dia bersedekah 1 dirham semasa hidup itu lebih baik daripada 1000 dirham ketika mati. Jadi harta yang kita wasiatkan tuan-tuan tak sama dengan kita berikan semasa kita masih hidup tuan-tuan. Walaupun tetap kita akan dapat pahala kalau kita katakan 1/3 daripada hartaku ku wasiatkan untuk wakaf masjid, untuk wakaf dia. Baik, sama ke tak dengan kita bagikan ketika kita hidup, kita bagi tu tuan-tuan? Tak sama tuan-tuan. Walaupun besar jumlahnya yang kita wasiatkan, itu tidak sama walaupun sedikit kita berikan ketika masa kita hidup. Sebab apa? Sebab orang hidup memerlukan duit, orang mati dia tidak memerlukan duit. Bila dia tak perlukan duit, maka dia boleh bagi semua sekali harta dia tuan-tuan. Tidak ada masalah sebab dia tak guna dah duit. Dah. Setengah orang tu mati pun saya lagi tuan-tuan duit dia. Masa hidup saya cerita dah tuan-tuan, ni mati pun kedekut lagi, nak wasiat tak berani lagi wasiat tuan-tuan. Takut anak cucu susah tuan-tuan. Anak cucu kita tuan-tuan tak seharusnya tuan-tuan. Tuhan jamin tuan-tuan. Setiap anak Adam itu bila lahir ke dunia, sebelum lahir itu Tuhan surat dah di dalam ketentuan takdir Allah, rezeki dia sebanyak mana, umur dia sebanyak mana tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh takut untuk melahirkan anak tuan-tuan. Atas sebab takut susah lahir anak, atas sebab takut susah itu tak perlu takut tuan-tuan. Cuma kita dibenarkan, kita katakan kita nak buat family planning tuan-tuan. Family planning dah kita kata dibenarkan atas sebab apa? Atas sebab keselamatan. Contoh isteri kita tiap-tiap tahun beranak tuan-tuan, mungkin membahayakan kesihatan dia, membahayakan nyawa dia, itu dibenarkan. Tapi kalau niat atas kerana bimbang takut tak dapat rezeki, itu tak boleh tuan-tuan. Susah hidup anak ramai, ada sudut itu tak boleh. Nabi dalam Quran sebut dilaknat kaum jahiliyah itu menanam hidup anak dia. Kenapa? Kerana dia bimbang tak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki anak dia hak masing-masing tuan-tuan. Rezeki kita, rezeki anak. Cuma rezeki anak tu dia datang melalui kita tuan-tuan. Tapi hak anak bukan hak kita, tapi hak anak tuan-tuan, melalui kita sahaja. Jadi kita bimbang takut, jaga beranak ramai-ramai dia tu macam mana beranak ramai-ramai. Gaji kecil kan ramai-ramai. Tak adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang susah kapur tuan-tuan. Kita duduk kolopor ni tuan-tuan, bimbang anak-anak ramai tuan-tuan, nak ngaji barang mahal belakang. Kalau masuk kolej berapa sekali masuk tuan-tuan ada. Orang kapur anak ramai tuan-tuan, masuk kolej tak masuk kolej seorang abu anak dia tuan-tuan. Lepas tu masuk mana? Masuk mesti dulu tuan-tuan. Ada. Tengok percaturan Allah. Kita di sini kan masyarakat Kuala Lumpur tuan-tuan, saya tengok dia gemar masuk kolej anak dia tuan-tuan. Masuk mesti jaga. Jaga masuk mesti. Lepas SPM dia sibuk dengan kolej tuan-tuan. Jadi kolej belajar dia mahal juga tuan-tuan. Lebih daripada mesti juga. Ataupun sama dengan mesti. Orang kampung tuan-tuan dia tak sibuk dengan kolej. Orang kampung dia akan masuk universiti tuan-tuan. Hak jenis nak mengaji, hak dalam mengaji dia akan masuk universiti tuan-tuan. Sebab tu kalau kita katakan Rizak SPM tu tak berapa comel tuan-tuan. Orang kampung macam saya orang kampung dulu kan, Rizak SPM tak berapa comel tuan-tuan. Dia tak terus masuk kolej, walaupun kolej hantar macam-macam tawaran. Dia sorak siapa lalu dah tuan-tuan, lepas SPM tu sorak metok kolej masuk. Dia akan ambil SDP tuan-tuan. Sebab aku ambil STP sebab nak masuk universiti.
Bila masuk universiti tuan-tuan, dia ada lah rezeki dia. Walaupun kita kata PTPTN tu haram hukumnya sebab apa? Sebab riba. Tapi kerana darurat ambil juga tuan-tuan. Atas nama darurat saja kita ambil. Kalau kita mampu tuan-tuan, kalau mampu, ibu bapa mampu untuk menanggung isteri, menanggung anak-anaknya belajar universiti ataupun kat mana-mana, haram ambil PTPTN tuan-tuan. Sebab PTPTN itu adalah riba. Tak kira 2%, 1%, tuan-tuan, riba tetap hukumnya riba. Jadi Allah ambil, orang kapal ambil terpaksa tuan-tuan, sebab tak ada sumber lain tuan-tuan. Macam mana? Itu dimaafkan sebab terpaksa. Bagi orang kaya-kaya jutawan, dia ambil juga tuan-tuan. Apa beza ambil? Ngaji agama tuan-tuan, ekonomi Islam, ngaji usuluddin, ngaji syariah, guna PTPTN juga tuan-tuan. Dia dah ada PTPTN itu riba macam mana? Tapi dah terpaksa, maka ambil juga tuan-tuan. Jadi bagi orang yang faham dan ada kemampuan, selagi boleh elok, kita elok tuan-tuan. Baik, nak cerita tadi pasal rezeki. Kalau kita dilahirkan, ditakdirkan ada anak ramai tuan-tuan, tak payah bimbang. Sebab apa? Sebab rezeki itu memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والعصوبة المقام محمد. Baik. Hadis yang seterusnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmi 'anil nari 70 khariqa wa fi riwayatin man shama yawman fi sabilillah 'azza wa jalla ba'ada Allah wajhahu min jahannam 70 'ama. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang hamba yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah, yakni berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak kerana sesuatu yang lain. Tidaklah mereka itu berpuasa melainkan Allah akan menjauhkan dia dengan puasanya itu daripada api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Satu riwayat lain disebut, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, nescaya Allah akan jauhkan mukanya dari neraka Jahannam sejauh 70 tahun perjalanan, tuan-tuan. Ini kelebihan orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa kerana Allah akan dijauhkan wajahnya daripada neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Ini dinamakan dengan hadis mentakhsiskan apa yang disebut secara umum di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, lafaz umum ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatanginya, yakni mendatangi titian siratal mustaqim. Kerana itu adalah ketetapan yang wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjiyal ladzina taqaw wa yadharuz zalimina jisiyya. Semua daripada kamu akan mendatangi titian siratal mustaqim. Itu dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan, lafaz disebut. Semua akan mendatangi tiang-tiang siratal mustaqim, kerana itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kami, yakni Allah, akan membebaskan, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa daripada kamu, dan akan meninggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut, tuan-tuan. Ini lafaz umum daripada Al-Quran. Jadi kalau kita fahami betul-betul, maksud daripada ayat ini ialah tidak ada seorang pun yang akan terkecuali, melainkan mereka semuanya akan didatangkan untuk menyeberangi titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim dibentangkan di atas neraka Jahannam, tuan-tuan. Jadi setiap orang pasti akan melalui titian sirat, dan pasti akan melalui lubang neraka tanpa terkecuali. Ulama berpendapat termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang yang saleh, awliya illahi salihin, semuanya akan lalu. Cuma dalam mata hadis lain disebut, jika orang-orang yang saleh melalui titian siratal mustaqim, maka api neraka akan menjadi sejuk, tidak akan menjadi panas. Jadi lafaz umum dalam ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada orang, semuanya akan terkecuali, tidak ada yang terkecuali, kecuali semuanya akan datang melalui titian siratal mustaqim, maksudnya akan masuk neraka, tuan-tuan. Lalu ke atas lubang neraka semua orang tanpa terkecuali. Kemudian orang yang bertakwa itu akan selamat. Lalu tetap lalu, tuan-tuan. Itu asal daripada makna Al-Quran secara umum, tuan-tuan. Maka sebagian pendapat ulama menyatakan, walaupun Al-Quran menyatakan wajib lalu, tuan-tuan, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak akan melalui. Orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, dia tidak akan melalui. Di antaranya hadis yang mengecualikan ada jenis manusia yang tidak akan lalu titian siratal mustaqim, iaitu orang-orang yang berpuasa fi sabilillah. Kerana orang yang berpuasa fi sabilillah disebut dia akan dijauhkan daripada neraka selama 70 tahun perjalanan. Usahakan dia nak lalu masuk kawasan tu pun dia tak masuk dah, tuan-tuan. Tak masuk melalui titian siratal mustaqim, berdasarkan kepada hadis ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu
ba'adallahu bidzalika al-yawmi 'anil nari 70 kharika. Mereka akan dijauhkan, orang yang berpuasa fi sabilillah, dia dijauhkan daripada neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun, tuan-tuan. Artinya dia tak akan masuk kawasan siratal mustaqim. Jadi ada orang-orang tertentu, tuan-tuan, yang tidak akan melaluinya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada yang melalui, wajib melaluinya. Ini namanya hadis mentakhsiskan lafaz yang umum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi keistimewaan itu tetap ada kepada orang-orang yang tertentu. Kan ada orang yang mati fisabilillah, dia akan masuk syurga dalam keadaan tanpa hisab, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Adakah golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan? Jadi dia terkecuali. Kalau kita nak kira, semua orang akan dihisab, semua orang akan melalui titian siratal mustaqim. Melalui titian siratal mustaqim artinya akan melalui jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab titian siratal mustaqim itu dibentangkan di atas, betul-betul di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang pertama, dia kata wajib semua orang kena, termasuk nabi-nabi juga, tuan-tuan. Hanya saja disebut di dalam hadis, orang yang saleh melalui titian siratal mustaqim, maka api neraka pada waktu itu akan menjadi sejuk. Sejuk seumpama api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan. Jadi tak apalah, lalu ke neraka pun dah neraka sejuk, tak ada masalah, tuan-tuan. Baik, sebagian pendapat lagi menyatakan ada juga golongan yang tidak akan melalui titian siratal mustaqim. Antaranya ialah orang yang berpuasa walaupun hanya sehari, tetapi dia berpuasa betul-betul kerana Allah. Yasumu sauman fi sabilillah, dia puasa kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Makan sahur itu barakah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah qala tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, makan sahurlah, artinya bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Jadi yang disunatkan bersahur ini hanya kepada orang yang berpuasa sahaja. Orang tak puasa tak sunat sahur, tuan-tuan. Sahur tak ada guna, dia tak puasa, tuan-tuan. Jadi yang sunat sahur yang mengandungi keberkatan di dalamnya ialah bagi mereka yang ingin berpuasa sahaja. Demikian juga dengan makna sunat mandi Jumaat, tuan-tuan. Bagi siapa? Bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat saja, tuan-tuan. Orang yang tak pergi sembahyang Jumaat tak payah mandi dah. Mandi pun tak jadi sunat, tuan-tuan. Dia ni ada tak nak pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Tapi orang sibuk mandi Jumaat, nak mandi juga dia, tuan-tuan. Sebab mandi Jumaat Nabi sebut, orang yang mandi Jumaat, sunat Jumaat akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi dia nak hapuskan dosa dia mandi Jumaat, tuan-tuan. Baik, sembahyang Jumaat lagi ke tak? Tak pergi, tuan-tuan. Tak pergi sembahyang Jumaat. Tak jadi. Dia kena sembahyang Jumaat. Sunat mandi Jumaat bagi orang yang nak hadir ke sembahyang Jumaat lelaki, tuan-tuan. Perempuan kan tak wajib sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Demikian juga larangan dalam bab Jumaat, tuan-tuan, larangan berjual beli. Larangan berjual beli. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jual, tinggalkan jual beli. Artinya haram berjual beli setelah azan dikumandangkan. Azan yang mana satu? Azan yang kedua, tuan-tuan. Azan yang pertama tak apa lagi. Azan yang kedua, yakni selepas daripada imam naik ke mimbar, kita azan kan? Kita azan. Bila azan yang kedua dikumandangkan, maka haram hukumnya berjual beli. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib Jumaat. Sama ada dia pergi sembahyang Jumaat ataupun tak pergi sembahyang Jumaat, itu dosa lain, tuan-tuan. Bagi orang yang wajib Jumaat, siapa wajib Jumaat? Orang dewasa lelaki yang bermukim. Musafir tak masuk, tuan-tuan. Orang yang sedang musafir tak masuk di dalam ahli Jumaat, tidak wajib Jumaat bagi dia. Bagi orang yang wajib Jumaat pada hari tersebut, maka haram berjual beli selepas daripada azan yang kedua dikumandangkan, tuan-tuan. Orang perempuan tak apa, tak masuk dalam bab haram. Sebab apa? Sebab dia tidak wajib Jumaat. Orang musafir tak masuk juga. Sebab apa? Sebab dia tidak wajib Jumaat. Jadi hak tak bolehnya ialah orang yang wajib Jumaat.
Masa tu sedap beli tuan-tuan. Kan malah nak masuk masjid, dia nak pergi sembahyang saja kan. Nak pergi sembahyang saja ada orang jual cendol semua sekali tepi masjid tuan-tuan. Dia beli tu. Makan sambil-sambil dia khutbah tuan-tuan. Makan sambil-sambil dengan khutbah. Jadi bila orang azan, orang iqamah Allahu akbar Allahu akbar, baru dia masuk tuan-tuan. Baru masuk nak sembahyang. Sebab mari lambat tak boleh masuk dalam masjid, duduk luar tuan-tuan. Duduk luar, cendol ada, makan cendol dulu tuan-tuan. Nak cendol kena beli. Tengok jual beli dulu. Dia pergi beli masa tu tuan-tuan. Orang duduk khutbah kita pergi beli lagi tuan-tuan. Hukumnya apa? Haram. Walaupun jual beli itu adalah sah dari segi fiqh, sah kita jual beli. Mana-mana waktu pun tak apa jual beli tuan-tuan. Hukumnya sah, tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Orang yang menjual haram, orang yang membeli pun juga haram. Sekalipun kita katakan perempuan itu perempuan yang menjual, jadi dia tak wajib Jumaat, haram juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia subhat. Kecuali dia subhat, bukan syubhat, subhat bersokongko tuan-tuan. Kecuali dia jual kepada orang perempuan, itu masalah lain. Ni dok dia jual kepada orang lagi sembahyang Jumaat tuan-tuan. Jadi dia subhat lah. Subhat dengan orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Makan cendol dulu tuan-tuan, makan buah pisang dulu tuan-tuan, makan rojok dulu tuan-tuan, jual beli pada waktu tu. Apa hukum? Hukumnya adalah haram. Jadi haram kepada siapa? Kepada orang yang wajib Jumaat. Bagi orang yang tak wajib Jumaat itu tidak haram. Tu dia hukum tuan-tuan. Siapa yang tak wajib Jumaat? Perempuan tidak wajib Jumaat. Orang musafir tidak wajib Jumaat. Orang sakit tidak wajib Jumaat tuan-tuan. Dia orang sakit uzur di hospital. Wajib tak Jumaat? Tak wajib tuan-tuan. Wajib apa? Dia sakit lah. Orang tak sakit tak pergi juga hari Jumaat tuan-tuan. Apa tu orang sakit lagi lah. Habis orang sakit termasuk di dalam orang yang dibenarkan meninggalkan Jumaat. Baik, saling membuka rahsia. Ini last sekali tuan-tuan. Saling membuka rahsia di antara suami isteri. Ana Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah inna min a'zami al-amanata 'inda Allah yaum al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya sepaling besar pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat nanti ialah seorang suami yang memberitahukan rahsianya kepada isteri, dan si isteri juga memberitahukan rahsianya kepada suami. Kemudian dia pun menyebarkan rahsia isterinya, dan isteri pun menyebarkan rahsia suaminya tuan-tuan. Artinya rahsia kita dengan isteri jangan diberitahu, rahsia isteri dengan suami jangan diberitahu. Artinya keadaan kita sebelum berkahwin dengan dia, kalau kita melakukan keaiban, kita melakukan dosa dan sebagainya, maka simpan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak cerita kepada isteri kisah-kisah kita zaman muda tuan-tuan. Isteri pun sama, bila dah berkahwin dapat suami, tak payahlah menceritakan apa yang pernah dia buat sebelum daripada berkahwin. Anggap itu adalah sebagai rahsia hidup. Suami tak perlu tahu apa yang dia buat sebelum dia kahwin. Isteri pun tak perlu tahu tuan-tuan apa yang kita buat sebelum kahwin. Ataupun dalam fasa perkahwinan tadi, katakan suami dia ada skandal di luar tuan-tuan, tak payah beritahu kepada isteri tuan-tuan, tak payah beritahu. Jadi sebesar-besar pertanggungjawaban amanah pada hari kiamat di hadapan Allah ialah seorang suami yang menceritakan rahsia hidup dia tuan-tuan. Rahsia hidup, rahsia keaiban lah maksudnya. Perkara-perkara muka dia buat, dia ceritakan kepada isterinya, isterinya pun sama juga ceritakan kepadanya. Kemudian masing-masing sebar tuan-tuan. Ada isteri tahu rahsia suami aku pun sebar tuan-tuan. Dia pakat sebar, suami pun sebar, isteri pun sebar tuan-tuan. Ini akan menerima suatu kecelakaan tuan-tuan pada hari kiamat nanti. Sebab bila kita sebar, kita cerita rahsia kita, maka Allah akan mengambilkan pertanggungjawaban. Kalau kita tak cerita tuan-tuan, itu di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja tuan-tuan, tidak melibatkan orang lain tuan-tuan. Sebab kita tak cerita, jadi mintalah ketelanjuran dosa yang kita buat, kita minta ampun dengan Allah. Tak payah nak cerita ke orang tuan-tuan, tak payah nak cerita. Dan orang pun jangan duk korek nak cerita tuan-tuan. Ini masalah tuan-tuan, masalah kita orang Melayu ni suka mengadu. Bila mengadu, Allah dengar tu pula dia korek tuan-tuan, bukan setakat dengar hak dia cerita, duk korek lagi tuan-tuan.
Ini masalah tuan-tuan. Nabi tak akan korek rahsia orang tuan-tuan. Bahkan Nabi hanya dengar saja. Dengar kemudian Nabi buat keputusan. Tak ada kata dari situ setakat ni. Lepas tu tanya lagi nak tahu lebih lanjut. Sebab nak jatuh hukum kan. Kita tengok dalam hadis Nabi sebut apa? Datang seorang perempuan yang mengadukan tentang suami dia. Dia mengadukan tentang suami dia. Maka Nabi dengar, Nabi kata begini, kamu balik nasihat suami balik sekian-sekian. Duduk tak lama mari pula jumpa ngadu pada Nabi tuan-tuan. Kemudian Nabi nasihat lagi, kemudian suruh dia balik taat dulu kepada suamimu sampai 3 kali tuan-tuan. Dalam hadis tu cerita macam mana? Kita baca syarah, dia kata masa Nabi mendengar keluhan aduan daripada seorang wanita tentang suaminya yang zalim, yang suka memukulnya, Nabi tak soal selidik tuan-tuan. Nabi tak tanya suamimu tu kerja apa, ada kerja ke tak ada kerja, hidup tertekan tak ada, Nabi tak tanya tuan-tuan. Setakat tu saja. Tidak macam kaunselor kita sekarang ni tuan-tuan. Kaunselor kita pergi ngadu kat dia, dah habis dia korek dia tuan-tuan. Nak korek dia kata macam mana tak korek, kita nak tahu nak putusan ni betul tak betul tak, habis dia korek tuan-tuan. Nabi mana ada korek rahsia orang tuan-tuan. Ini rahsia, walaupun kita sebagai kaunselor korek rahsia orang, hukumnya dosa juga tuan-tuan. Bukan nama kita kaunselor kita bebas nak cari rahsia orang. Mana boleh tuan-tuan. Ada hak yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Kalau kita ni juru runding tuan-tuan, kita katakan kaunselor yang hebat, orang boleh terima kaunselor daripada kita. Bila orang mengadu kepada kita, kita dengar apa yang setakat dia adu saja tuan-tuan. Dan kita nasihat berdasar kepada apa yang dia beri tahu saja. Bukan kata dia adu sikit kita korek saja. Dia adu tentang suami dia, kita bertanya suami mu ada kerja ke tak ada kerja. Nak korek tu. Suami mu ni suka judi ke tak? Padahal dia bukan nak mengadu masalah judi. Dia nak mengadu masalah isteri suami dia ni suka pukul dia. Kita bertanya saja, suami mu ni suka judi ke tak? Minum arak ke tak? Kaki mabuk ke tak? Habis kita korek tuan-tuan. Jadi yang korek tu tuan-tuan, korek rahsia tu apa hukum? Hukumnya dosa juga tuan-tuan. Walaupun atas nama dia kaunselor tuan-tuan. Tak boleh. Nabi tak pernah tanya tuan-tuan. Nabi dengar apa yang diadukan saja. Cuma Nabi tak akan korek tuan-tuan. Itu beza kaunselor Islam dengan kaunselor yang bukan Islam. Jadi korek rapat jik ni tuan-tuan, ini bukan daripada kaunselor Islam. Kaunselor ini ada batasan adab dan tertibnya. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Kalau orang mari nak mengadu apa-apa kepada kita, itu kena berhati-hati sangat. Sebab apa? Sebab takut kita ni kita tanya benda yang tak sepatut dia cerita, tiba-tiba kita tanya juga. Siapa benda dalam kaya dia pun kita tanya juga tuan-tuan. Bila tanya, artinya kita cuba menyelongkar rahsia-rahsia peribadi orang. Itu hukumnya haram, tetap haram tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.